Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Tuan-tuan, tekalah balarah betul. Ramai orang belajar balarah tak sampai pada Quran. Bukan saya nak kata apa tak, sebab dia tak ajar metod. Dia ngajar balarah je, metod tak ajar. Macam saya ajar metod. Kalau saya tahu tuan-tuan, dalam balarah ada tasbih tak? Tasbih duduk di mana? Bayan. Bayan. Ini kalau dia kata tasbih dengan bayan sama, no. Ya. Tasbih duduk bawah bayan. Adik-adik tasbih dia berapa? Ada 5. Dari tasbih ada berapa pula? Tasbih kan, ada mufassal, ada mujmal kan? 2 je. Jadi ilmu itulah yang dia orang, yang mungkin dia orang tak dapat nak bagi, tak dapat nak capai. Branches of knowledge tu dia tak ada. Waalaikumsalam tu. Ya, Assalamualaikum. Branch of knowledge tak ada. Baik. Jadi tuan-tuan kena belajar cara tu. Jadi bila kita baca Quran, kita tengok ini tasbih. Tasbih apa? Ini tasbih mufassal, bila ada semua dalam tu 4 rukun. 4 rukun ni. Ingat yang lain tak ada rukun. Tasbih saja ada rukun. Tapi tasbih tu digunakan untuk semua aspek balarah yang panjang-panjang lagi tu. Yang saya kata 129 branches tu. Itulah. Orang belajar sekolah tak boleh. Dia memang tak boleh sampai pada Quran. Contoh pun tak ada Quran. Contoh dia unta. Contoh dia harimau ganas dengan orang kan. Dalam Quran tak. Dalam Quran kata summa qasat qulubukum. Kemudian hati kamu keras. Keras tu dah wajah syabah. Qulubukum tu musyabbah. Kal hijarah. Ka tu alat. Hijarah musyabbah bih. Itu dikatakan tasbih mufassal. Mufassal tu ada 4 rukun. Ya. Jadi itu yang tak ada. Jadi saya harap sebelum puasa ni kita nak tuan-tuan dapat lengkap rukun-rukun tu. Dan kena sabarlah. Tempat lain tu ada pula dia buat bengkel, dia buat kelas pukul 9 sampai pukul 5 petang. Sebab takut tak dapat habis kan. Kalau di sini sesekali rasa nak datang, saya datang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan ada ke buku ni? Ada? Ada. Ni siapa nak buku I'rabul Quran? Kalau boleh bayar dulu duit kat ustaz. Bukan, yang kuning tu. Yang siapa dulu ajak Rasum juga, kita nak order dari Madinah ni, apa tu, bulan depan sampai. 142 harga dia dah mahal dah. Sebab termasuk belanja pos mahal. Naik kapal terbang. Yang kuning tu. Yang kuning ah. Yang kuning ah. Okey. Bukan bukan. Saya nak suruh buat buku balarah. Tapi malam ini saya nak saya ada buku ni. Saya ada buku ni. Ni balarah. Balarah. Saya suruh buku balarah. Tapi malam ni saya nak test tengok, baca buku Matan Ajrumiyah sikit. Nak suruh faham ke tidak. Tak bawa tak apa. Saya tak suruh bawa. Cuma saya nak baca sikit, boleh faham tak? Tak apa dengar dengar, boleh faham tak? Saya buka, buku tak ada? Ada. Tengok, saya pun dah terhala lah. Okey. Buka muka surat 9. Kalau siapa ada, ini nak test saja 2-3 minit je. Ada nak test tengok. Orang yang tak ada buku dengar. Boleh? Dia panggil bab marfu'atul asma. Bab marfu' isim marfu'. Bab isim bagi depan. Okey. Al marfu'at sab'atun. 7. Tapi saya bagi 8 kan.
Yang satu tak ada tu yang asli. Tak ada. Asli tu saya sendiri. Okey. Wahia al-fa'il. Wal fa'il wal maf'ul allazi lam yusamma fa'iluh. Dan maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Maksud apa? Naib fa'il lah. Naib fa'il lah. Wal mubtada' wa khabar wa ismu kana wa akhawatiha wa khabar inna wa akhawatiha wa tabi' lil marfu'. Okey, wa tabi' wa huwa arba'atu asya'. An-na'tu, al-ataf, at-tawkid, al-badal. Boleh faham tu? Itulah dia. Tapi buku ni makin depan makin senang. Yang mula-mula je susah. Makin depan makin senang. Sama juga dengan buku tu, pasal pengarang dia semua Aiman ni, pengarang dia. Aiman. Okey, pengarang dia. Tengok dah rupa sama. Ni sama tak? Sama pengarang. Sama tempat mengaji. Ini pun dia ambil dari Ajurmiyah. Ini Ajurmiyah. Okey, tuan-tuan. Saya baca lagi sikit ya. Saya baca lagi sikit. Babul fa'il. Al-fa'ilu huwa ialah al-ismul marfu' al-mazkur. Yang tak tahu mazkur, yang disebut. Qablahu fi'luhu. Wa huwa ala qismaini. Dua bahagian. Zahir wa mudmir. Ingat dalam buku Hidayah, fa'il ada dua, satu isim zahir dan satu isim dhamir. Okey? Kan boleh tu? Okey, mudah tu kan? Okey, saya baca lagi sikit ya. Tengok dia cerita bab badal, bab taukid dengan jelas ini. Okey. Bab mansubatul asma'. Nombor apa? Mansubatul asma', isim mansub. Al-mansubah 15. 15. Saya bagi 12. Jadi dia lebih 3. Lebih 3 tu di mana? Okey, wahya maf'ulun bi wal masdar. Saya tak bagi masdar. Okey. Wa zarf zaman. Saya tak bagi. Wa zarf makan. Saya tak bagi tu. Wal hal. Ada tak hal? Wa tamyiz. Wal mustasna. Ada? Wa ismula. Okey. Wal munada. Wal maf'ul li ajli. Maf'ul ma'ah. Wa khabar kana wa akhawatiha. Wa ismu inna wa akhawatiha. Wa tabi' lil mansub. Wa huwa arba'atu asya'. An-na'tu, al-atfu, at-tawkid, al-badal. Cukuplah. Boleh baca. Saya bimbing sikit je boleh baca. Tuan-tuan okay, sekarang ni kita pergi pada kita punya pelajaran kita, iaitu balaghah ya. Tuan-tuan mesti ingat, saya ikut cara saya belajar di England. Bila setiap kali kita perkenalkan subjek, kita kena sebut apa dia benda tu. Balaghah daripada balaghah, iaitu sampai, tamat, selesai. Itu dari segi bahasa. Ataupun stop, dinding, ceiling, stop. Okay? Dari segi bahasa. Dari segi istilah ilmu balaghah ialah percakapan yang baik. Okey? Dia kata sampai tu sampai apa enggak? Sampai maksud, sampai maksud. Dan bukan
Yang pertama sekali, balaghah tu artinya husnul kalam, cakap baik. Yang pertama cakap baik. Kalau orang tu maki hamun walaupun suara bagus, itu bukan balaghah. Ya? Dia cakap kasar, suara dia kasar tapi halus. Ya? Macam orang Melaka, habau kau ni kan. Itu bukan balaghah. Itu hawa ni, itu maknanya macam kutukan. Tak boleh kan? Husnul kalam. Dan dia panggil apa tu, mutabik. Cuba sebut mutabik limuqtadal hal. Cuba sebut mutabik limuqtadal hal. Kalau orang tanya apa benda balaghah ke, sebut mutabik limuqtadal hal. Mana dah diam dah orang tu. Mutabik tu maknanya sama, sampai ataupun sama seperti mana keadaan sebenar. Kalau kita ceritakan keadaan di Turki tu macam tu, maknanya apa yang kita cerita tu sama, betul, langsung tak lebih, langsung tak kurang. Itu dia panggil mutabik limuqtadal hal. Mutabik limuqtadal hal. Okey. Kita okey. Tuan-tuan apa tu tengok ni, sebab saya akan sebut banyak kali ya. Tuan-tuan sebut banyak kali. Dan ini balaghah kan? Ini Quran. Okay. Quran. Jangan silent lah tuan-tuan, tengok je. Quran mesti kita belajar melalui 4 bidang ilmu. 1, surah, ya. 2, nahwu. 3, balaghah. Dan 4, fasahah. Okey, ingat fasahah ni makna watini wazaituni waturisini wa hadzal balil amin. Okey, itu fasahah. Fasahah makna fasih. Jadi tuan-tuan, surah ni adalah bentuk perkataan. Okey. Ya, surah. Ingat lagi tak? Bentuk perkataan. Nahwu perubahan baris akhir. Tapi saya konsentrate kepada isim lah. Isim bagi depan, bagi atas, bagi bawah kan. Balaghah ni artinya kita kata retorik. Maknanya retorik ni lebih kepada apa dalam bahasa Melayu? Simpulan bahasa. Faham? Okey. Jadi tuan-tuan, untuk balaghah ni tuan-tuan ada apa tu? Okey. Dia punya unsur besar dalam balaghah tu. Yang pertama bayan. Badi. Okey. Dan ma'ani. Ma'ani 3 besar Untuk nak mencapai tahap kalam Allah itu balaghah, sampai Allah Ta'ala guna bayan. Ya. Dan guna badi. Serta guna ma'ani. Ma'ani ni makna dia penuh, lengkap sampai makna dia. Tuan-tuan dengar banyak kali. Badik ni satu benda yang pelik, manusia tak boleh buat. Okey, dan bayan itu jelas. Jadi untuk jelas tu Allah Ta'ala guna 5 subskill untuk jelas saja. 2, 3, 4, 5 untuk jelas saja. Untuk nak jelas tu dia guna 5. Dan 5 ya. Okey. Dia 5. 5. Okay, 5 ya. 5. Kalau tak cukup tambah 5. Okey, 5 ya. Yang pertama dia kata tashbih. Tashbih tu makna perbandingan. Tashbih tu maknanya perbandingan. Okay. Dalam Al-Quran banyak ayat tashbih dipanggil ayat mutasyabih. Ingat tak mutasyabih? Ayat perbandingan. Kalau orang-orang yang sesat pemikiran dia guna ayat perbandingan tu, terjemuh jadi kacau lah. Kalau dia kata ya, di atas mimbar tu harimau sedang bercakap, kan? Kalau dia orang mutasyabih, orang yang suka benda sama-sama, dia kata, jangan pergi sembahyang, harimau lari semua. Tapi kalau dia faham betul, itu Allah Ta'ala sindir. Tok Katik tu keras sangat suara dia. Siapa boleh dikata macam harimau? Boleh? Okay. Dan tuan-tuan mesti ingat, jadi kalau orang tanya, dalam balaghah belajar tak tashbih, belajar tashbih? Apa dia tashbih? Tashbih duduk bawah bayan. Bayan duduk bawah balaghah. Jadi hari ni yang jadi orang sesat,
dia ngajar tasbih, ngajar bayan. Padahal tasbih bawa bayan. Okey? Dia ngajar tasbih, ngajar badek. Padahal tasbih dengan badek tak kena-kena. Badek duduk bawah balara, badek adik-adik bayan. Di bawah badek ada ilmu lain. Itu yang masalahnya. Sebab itu struktur kena tahu dulu. Jangan kata badek ni dia sama dengan tasbih. No. Badek sama dengan bayan. Sama dengan ma'ani. Ma'ani ni meaning dia full meaning. Tak pernah kurang meaningnya. Badek ni maknanya pelik, ajaib dan bayan. Okey, tuan-tuan setakat ni boleh? Okey, lepas tu lepas tasbih dia kata al-haqiqatu wal majaz. Kalau tuan-tuan Sarah Salim wal majaz. Hakikat ni betul. Hakikat ni betul. Majaz tu sindir. Tersirat. Tersirat. Tasbih ni ada 4 yang lagi tak? 4 dia rukun. Ingat tak? Satu dia panggil musyabbah, Musyabbah ni orang yang kita nak jadi perbandingan. Muhammad tu benda yang dibandingkan. Muhammad banding dengan siapa? Muhammad banding dengan Muhammad banding dengan laut. Dengan laut tu air. Laut tu musyabbah bih. Maknanya benda yang kita bandingkan dengan Muhammad tu musyabbah. Muhammad tu musyabbah, kita banding. Musyabbah tu kita banding dengan laut. Laut musyabbah bih. Okey, musyabbah bih. Laut tu musyabbah bih. Muhammad seperti laut, seperti tu alat. Alatnya? Alat tasbih Alat tasbih. Lepas tu pemurah tu fil judi tu pemurah Muhammad seperti laut, pemurahnya dia. Itu wajah syabah. Wajah syabah. Yang jadi masalah ni, hari ni mari kita belajar wajah syabah ya. Lepas tu habis apa lagi? Kita belajar badek pula ya. Jadi struktur salah lah. Salah. Dalam buku gitulah dia. Now kita belajar tentang tasbih. Lepas tu mari pula kita belajar fasahah. Fasahah adik-adik balarah. Bukan fasahah duduk dalam balarah lagi. Okey, walaupun dalam balarah ada fasahah. Tapi ini fasahah yang adik-adik balarah. Dia satu taraf dengan nahwu dan sorah. Okey? Jadi semua matlamatnya untuk sampai kepada maksud Allah. Okey, boleh? Okey. Ini kita ambil contoh Muhammadun kal bahri fil jud. Tuan-tuan salilah 10 kali buat apa? Muhammad ini nombor 1. Ya, al-bahru nombor 2. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Ni nombor 3. Al-judi nombor 4. Al-judi ni makna pemurah. Pemurah ni aspek yang sama Nabi Muhammad dengan laut. Ya, pemurah. Dan laut ni dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan seperti laut. Laut ni musyabbah bih. Muhammad ni musyabbah. Okey, ni alat tasbih. Alat tasbih ada isim, ada fa'il, ada haraf. Kini kita baru jumpa haraf. Dalam buku ni kita akan belajar dengan detail. Tuan-tuan rasa pening kepala ke? Ya? Ataupun macam mana? Boleh ke? Ilmu ni ilmu teras yang tuan-tuan pergi belajar. Ya, ilmu teras. Tuan-tuan tak sama dengan ilmu yang tuan-tuan dengar 2-3 jam oleh apa tu? Oleh siapa dia? Penceramah-penceramah macam Ustaz Kazim. Yang saudara saya tu yang Terengganu, Ustaz apa? Azhar. Dia lain itu. Itu ilmu tu bukan ilmu teras. Ilmu tu ilmu biasa. Mengajar bab nikah, bab kahwin, bab cerai. Betul tak? Balik tak ada apa-apa. Ada tak exercise? Ada tak tulisan dia salin? Tak ada, kosong je. Yang ada ailio je. Betul tak? Ini ilmu ni ilmu teras.
Kalau hari ni pun tuan-tuan pergi dengar Dr. Naik, sama juga. Bukan dia ngajar ilmu balaghah. Dia ngajar ilmu yang berkaitan dengan, kita kata, tauhid. Wajib kita tahu ilmu tu. Tapi adakah awak buku salin? Tak. Cuba tanya apa yang Dr. Naik kata. Tak ada orang tahu. Hari ni 20,000 malam ni. Orang pergi kan? Tak ada. Jadi di sini, inilah ilmu terasnya. Okey, tuan-tuan. Saya nak beritahu. Okey. Kan? Okey. Kita pergi sini dulu, tuan-tuan. Bila orang tanya dalam Quran, ada tak balaghah? Bukti. Ada. Iaitu faiza balaghna ajaluhunna. Balaghah tu. Iaitu surah An-Nur ayat 59. Ni. Surah An-Nur ayat 59. Ayat dia faiza balaghah. Dia tak ambil balaghah. Dia ambil root. Faiza balaghal atfalu. Al-atfalu, bila anak-anak itu sampai malin dia bermimpi, maka sampai masalah dia nak kahwin. Okey. Lepas tu ayat satu lagi, At-Talaq ayat 2. At-Talaq ayat 2, iaitu dia punya bunyi dia, wa iza balaghna ajaluhunna, wa iza balaghna, ya, wa iza balaghna ajalahunna, bila sampai masa, ya. Tuan-tuan, fa'amsikuhunna, ayat tolak ayat 2. Ini ayat Quran bukti bahawasanya ilmu balaghah diambil dari Al-Quran. Ya? Kalau orang tanya apa buktinya? Ini ayat Quran ada sebut. Mana konsep balaghah tu diambil daripada dua ayat ni. Kalau tuan-tuan buka perkataan balaghah, beratus ada dalam Quran. Banyaknya. Mana dia punya bukti balaghah tu dijadikan satu ilmu. Okey? Okey, tuan-tuan. Ilmu fasahah ni ada bukti dalam Quran. Iaitu, ya, wa akhi Harun huwa afsahu minni kalaman. Itu ayat Quran tu. Wa akhi Harun huwa afsahu minni kalaman. Itu bukti diambil daripada itu. Wa akhi Haruna huwa afsahu, ni afsahu minni. Ini perkataan afsahu sama dengan fasahah. Minni daripada saya, kalaman. Okey, ini cuba cari dalam Al-Quran ayat berapa. Ya, wa akhi Harun wa afsahu minni kalaman. Ada? Kalau jumpa, iaitu surah Al-Qasas ayat 34. Okey. Tuan-tuan salin Al-Qasas Di bawah fasahah. bawah fasahah ayat 34. Balaghah. Ini fasahah, bukti Bukti menunjukkan ilmu fasahah ni daripada Quran. Okey. Bukti ayat Quran diambil dari kalimah Al-Quran. Kemudian balaghah ni diambil daripada ni, wa idza balaghah. Okey, tapi dia tak adalah balaghah. Dia kata balaghah tu mana root dia. Okey. Okey. Bayan ada. Allamahul bayan. Ar-Rahman. Allamal Quran. Allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah itu Allamal Quran, mengajar Quran. Dan dalamnya Allamahul bayan, ada ilmu bayan. Dalam bayan ada 5 tasbih. ada hakikat majaz. Jadi tuan-tuan, saya nak suruh tuan faham siapa kaumbi. Bukan faham sikit-sikit, faham habis-habis. Sebab tu di peringkat awal ni kita akan selidik sampai habis. Dalam buku ni sampai habis. Ya, okey. Dalam Quran ni, ya, Allamahul bayan. Ya, iaitu surah Ar-Rahman ayat 3. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul bayan, surah 4. Ayat 4, ya? 4. Ayat 4. Okey. 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 Badi ada surah Al-Baqarah, badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran, badi'us samawati wal. Cuba cari surah Al-Baqarah ayat apa? Ada? Ada kan? Badi' ni Al-Baqarah, ya.
Al-Baqarah. Ini bukti. Tuan-tuan salin betul lah. Ayat berapa? Wallahu alam. Salin dulu. Okey. 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 Okey, sekarang ni tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan sabarlah ya. Sabarlah ya. Nak suruh sabar ni. Orang yang sabar ni dia akan dapat banyak kelebihan. Kelebihan. Ya. Alamul bayan ni. Alamul bayan. Nah, okey. Betul eh? Kita tinggal dulu nahwu saraf ya. Sebab apa dalam nahwu, dalam setiap balaghah ada nahwu saraf. Dan tidak semestinya dalam balaghah, dalam nahwu saraf ada balaghah. Ingat? Okey. Badik maknanya surah tu. Ini Ar-Rahman. Badik Al-Baqarah. Badik tak jumpa lagi. Tak tahu ayat berapa. Ada. Badik Usama kan? Ya. Badi'us samawati wal ardh. Okey dan ni wajhu syabah. Wajhu syabah ni benda apa yang kita samakan Nabi Muhammad dengan laut. Kita banding Nabi Muhammad dengan laut dari segi pemurah. Pemurah laut tu dari segi ikan hasil. Pemurah Muhammad dari segi yalah pemurah kan. Senyum dia, kasih sayang dia dan sebagainya. Ya. Jadi tuan-tuan mesti ingat, setiap aspek dalam balaghah ni menggunakan tasbih. Okey, boleh? Menggunakan tasbih. Yang atas tu ilahu. Alat. Alat tasbih. Oh, alat. Alat. Ni alat dia. Allah. Boleh ya. Tasbih. Susah. Alat. Ini alat ni maknanya ka tu alat yang menyambungkan antara musyabah dengan musyabah bih. Ka ya. Okey. Tuan-tuan. Ni Muhammadun kal bahri fil jud. Jadi tasbih ada dua. Ni. Ada dua dalam Quran. Satu dia panggil tasbih mufassal, kita sebut mufassal. Mufassal. Mufassal ni terperinci. Detail. Ya. Umpamanya Muhammadun kal bahri fil jud. Semua 4 rukun ada. Itu dipanggil mufassal. Kalau dalam Quran, bila semua rukun ada, dia kata tasbih mufassal. Ya. Tapi kena ada aplikasi ni. Ya. Ya. Tasbih mufassal iaitu tasbih yang semua rukun ada. 4 rukun. Yes. Ini Muhammad mubtada. Okey. Ka dengan al-bahri jar majrur. Dan dia jadi syibih jumlah. Tapi duduk tempat rafa' jadi khabar mubtada. Betul tak? Fil jud jar majrur juga. Boleh kita kata khabar mubtada yang kedua. Boleh. Dari segi nahwu khabar mubtada, ini mubtada. Tapi dari segi balaghah dia tasbih. Tasbihnya tasbih mufassal. Detail. Kalau tasbih satu lagi, dia panggil tasbih mujmal. Kita sebut mujmal. Mujmal ni ringkas. Bila dia kata Muhammadun bahrun, mubtada, khabar. Muhammadun itu laut. Maksudnya bukan Muhammad itu laut air. Muhammad manusia. Maksudnya di sini Muhammad itu seperti laut. Tapi tak ada alat dan tak ada wajah. Nama dia tasbih mujmal. Jadi bila tuan-tuan buka Quran, tasbih mujmal, inilah dia. Ingat Muhammad laut, tak ada dua. Dia tak ada dua alat tasbih dengan wajah, tak ada. Tuan-tuan boleh faham tak? Boleh? Tak apa, tak faham, saya ulang balik lagi. Jadi bila kita bicara tasbih, ada 4 rukun. Rukun pertama, ada musyabah, ada orang yang kita nak bandingkan. Rukun kedua, dengan siapa kita nak bandingkan, dengan apa nak bandingkan. Itu nama musyabah bih. Musyabah bih itu maknanya dengan perbandingan yang kita nak gunakan. Okey, ya. Lepas tu ada alat. Alat tu perantaraan antara Muhammad seperti ka. Ya. Dan alat itu ada 3 jenis. Satu haraf seperti ka, 2 isim seperti
fa'il. Ya, okey. Isim dan fa'il. Nanti yang isim fa'il tu saya tak bagi lagi lah. Okey. Okey, boleh setakat ni boleh? Okey. Ini ulang kaji je. Ulang kaji pun macam hari pertama juga. Boleh ni? Tuan-tuan tengok. Yang jadi masalahnya, ada orang tu hari ni dia kata kita belajar tentang tasbih mujmal. Tasbih mujmal. Dia tak beritahu tasbih mujmal duduk kat mana. Faham tak? Dia tak beritahu. Hari ni okey, sekarang ni hari ni kita belajar hakikat. Kejap lagi kita belajar tasbih mujmal. Dia campur aduk kan tu. Jadi itu yang tak tahu ilmu ni. Ilmu jadi dia jadi orang kata jadi dal, jadi cacar marbah. Besok minggu depan kita ajar pula apa tu ni bayan. Budak tak tahu bayan tu apa benda. Sedangkan bayan tu ketua kepada tasbih ni. Betul tak? Itu yang jadi masalah. Itu keterangan ke Ustaz? Betul. Ya, betul keterangan. Keterangan dia, lepas tu dah bawah keterangan ni ada sub-set. Ya. Ada sub. Bayan tu maknanya keterangan. Bukan saja keterangan, maksudnya maklumat yang jelas dengan bahasa yang mudah, senang difaham serta suka didengar, enak didengar. Itu dalam bahasa Arab. Jadi untuk nak mencapai tahap bayan ini, Allah Ta'ala guna tasbih. Okey? Guna hakikat wal majaz. Gunakan yang 5 ni. Okey? Sekarang ni kita nak pergi kepada apa dia hakikat dan majaz. Dan ada pula majaz mursal. Okey? Yang pertama tasbih, yang kedua hakikat wal majaz, yang ketiga majaz mursal. Majaz, cuba sebut majaz. Majaz mursal. Tak sama dengan ni. Majaz mursal tak sama dengan majaz hakikah ni. Okey. Seterusnya kita kata isti'arah. Sebut? Isti'arah, pinjaman. Seterusnya dia kata kinayah. Kinayah. Kindi. Okey. Hari ini kita bagi lagi sekali. Harap-harap tuan-tuan dan puan jelas. Ya, jelas. Jelas ini dulu kerana daripada sinilah dia jadi sumber kepada badi' dan ma'ani. Faham ya? Boleh? Okey. Sekarang saya pergi kepada hakikat dan majaz. Boleh? Hakikat ni maknanya benda betul. Majaz tu sindiran, pinjaman. Sindir. Sebagai contoh dia katakan dia. Ya. Dia kata okey. Kalau betul ni tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan faham ni pendengaran saya ni, salah Allah Akbar. Saya start kena mari buat salah ajak. Ni minta tuan faham. Tuan-tuan dapat faham lah. Ya biarlah saya merepek pun apa. Tak tahulah ni. Tapi orang kata lah kalau dah boleh duduk dalam Kaabah semayang tu, dapat sijil tu, mana hayat tak lama. Ambil contoh satu orang nama Imam Pergau Kelantan. Pernah dengar tak? Antara orang yang tapi 45 hari saja, lepas tu dia meninggal. Tapi saya kata tak apalah, kalau dah begitu nasib dah kan. Meninggal lah. Yang penting bukan senang nak duduk di bab taubah tu. Dalam Kaabah tu ada pintu nama pintu taubat, di mana kita minta doa pada Allah, taubat kita terus naik, Tuhan terima. Dalam Kaabah bukan senang nak masuk tu. Berapa orang je boleh masuk kan? Tapi dah boleh masuk dah, jamin dapat surat resmi dah boleh masuk kan? Pergi je. Mana hadiah pada tuan-tuan ni? Tak boleh masuk kan? Bukan saya tak tahu ni buka pintu, tak. Tahun ni dia buka. Tahun lepas pun buka. Dia bergantung pada Khadimul Haramain. Khadimul Haramain ni raja Saudi tu. Nama dia Khadam 2 Tan Haram. Kalau saya jadi khadam, saya ajak tuan-tuan masuk. Dia kesukaan hati dia je kan. Ini semua berkat Quran. Tak pernah minta pun. Tapi akhirnya nak ambil gambar tak boleh. Tuan-tuan, ini berkat balaghah tadi kan. Okey. Kalau saya kata yatakallamu. Mana yatakallamu? Berkata al-ustaz. Ustaz tu bercakap amamatullah, di depan pelajar. Ustaz betul. Ustaz betul ni, betul dia ustaz ni, bukan harimau tak. Yang bercakap ni ustaz, tu nama hakikat. Jadi dalam Quran banyak ayat hakikat yang Allah Ta'ala cakap betul, bukan sindir. Tapi kalau saya kata
Ni yatakallam ada orang tanya pula ustaz apa benda ni? Yatakallam. Ni. Ya, ni Allah. Kau ni gini. Kalamu. Kalau orang tu kata yatakallamul asadu. Singa bercakap. Alal mimbar. Ini mimbar. Mimbar. Ini bukan singa. Ini bukan singa sebenarnya. Ini orang garang. Jadi orang garang ni dia nama majaz. Yang ini ustaz betul, ini hakikat. Dalam Quran banyak yang majaz ni pinjam. Ini nama dia majaz. Majaz ni pinjaman. Dia pinjam singa kepada ustaz. Ya? Kalau dia ni singa betul, habis lari orang tak datang. Jadi orang yang suka ayat-ayat yang mutasabih ni, dia kata jangan pergi masjid, hari ni singa bercakap. Akhirnya orang tak pergilah. Sebab yang bercakap tu singa. Tapi sebenarnya bukan. Dia tu hanyalah seorang imam yang cakap kasar, yang keras. Ya? Faham tak? Dapat tak beza dengan musyabah-musyabah bi? Di sini kan, ini singa ni musyabah bi. Betul tak? Tapi ada tak musyabah? Mana? Tak ada. Musyabah tak ada. Musyabah tu hilang. Perbandingan tak ada. Ini maksudnya ustaz. Tapi ada tak ustaz? Tak ada. Singa je. Macam mana kita nak tahu ini ustaz bukan singa? Betul. Macam mana kita nak tahu ini bukan singa ustaz? Mimar. Singa mana duduk atas mimar? Singa mana duduk atas mimbar? Bukan. Jadi wajah syabah dia, inilah dia. Nak mengenali yang atas mimbar tu bukanlah singa sebenar. Dia ni ustaz. Ustaz garam. Tapi di sini wajah syabah tak ada. Musyabah tak ada, musyabah bih ada. Jadi 3 rukun nahi. Bila 3 rukun nahi, dia jadi majaz. Mursal. Mursal. Hakikatnya majaz tu. Hakikat majaz lah. Ini Puan Hajar Kalsum majaz ni. Ini majaz ni. Belum lagi majaz mursal. Okey? Hakikat tu on its own ke atau hakikat? Hakikat tu the words tu really stand on its own. Hakikat tu Ya. majaz Maknanya ustaz ni betul. Ustaz manusia, bukan ustaz main-main. Jadi kita kata ustaz bercakap di depan pelajar. Betul-betul ustaz manusia. Hakikatlah betul. Lagi satu arrow tu yang tu wal majaz on separate tu. Ya, separate. Di sini satu konsep. Satu dalam satu tu. Ya. Maknanya ayat dia Ini nombor 1. Ini nombor 2. Nombor 2. Tapi it go together. Go together. Ya. maksudnya dalam satu ayat tu dia menceritakan dua-dua. Dua-dua. Anna dengan Mana? bukan tu. Tak ada. Itu jelas. Sebab nombor 2 tu dia Dia punya hakikat wal majaz. Ya betul, hakikat dan majaz itu satu term. Tapi kita beri Majaz Musa satu term. majaz Musa satu term. Lain. Itu saya tak nak cakap yang tu je. Yang tu Ya betul. wal majaz. Yang itu dulu macam saya kata, wek you are roti. Itu hakikat. Sebab wek tu nampak manusia betul kan? Ya. Kalau kita kata hari ni harimau jual roti, itu dah majaz. Wek tu bengis tak Majaz macam harimau. Musa lah, itu bukan. Bukan. Majaz. Majaz Dia dalam majaz. tu Majaz konsep umum. nombor 2 tu. Majaz umum. Dalam nombor 2 tu juga. Dalam nombor 2 tu juga. Dalam Quran ada dalam macam tu. Adalah nanti kita pasal semua telefon tak ada iPhone, jadi problem. Ada iPhone. Kalau macam saya nampak dah boleh jumpa majaz. Tuan-tuan taik. Hakikat ni, hakikat balaghah keluar habis ayat hakikat balaghah. Tuan-tuan taik majaz balaghah keluar habis. Kalau tuan-tuan taik dalam Google majaz mursal balaghah keluar dia ayat ni. Lebih berapa buku surat banyak tak nak baca. Kalau tuan-tuan tarik tasbih, lagi banyak tasbih Al-Quran. Kalau kita tak guna apps, dalam ni yang hari tu Ustaz kata, Ustaz nak tunjuk
kan contoh-contoh ayat Quran dari dalam kitab ni. Ya, betul. Kita akan tandakan Betul. untuk katalah untuk bayan Betul. warna merah, Betul. bajet. Betul. Ustaz akan pergi macam tu lah. Betul. Sekarang ni masalahnya pasal kelas lain tak boleh nak faham. Jadi saya akan bawa kefahaman ayat biasa dulu. Jadi faham ayat biasa, barulah kita faham ayat dalam Quran. Sebab ayat biasa ni mudah faham semua. Kalau terang ayat Quran tanpa ayat biasa, memang pening kepala. Jadi sebab tu saya tengok ayat biasa dulu. Ustaz, Jadi tuan-tuan ingat je, bila sebut hakikat, betul. Bercakap ustaz depan pelajar. Majaz, singa bercakap depan pelajar. Itu majaz. Tuan-tuan tak akan dapat pergi kepada tak akan dapat beza antara majaz dengan hakikat dan majaz mursal kalau tak tahu majaz mursal. Tak tahu majaz. Ya. Correct tak? Tak tahu majaz. Kalau tak tahu majaz mursal, tuan-tuan tak akan dapat beza antara hakikat dan majaz. Sekarang ni kita pergi majaz mursal boleh? Boleh. Okay. Ustaz, sebelum tu Ustaz, dalam masalah minta malam Ustaz. Tak apa, tak Laju marah. sangat, saya very slow. Tak marah. Jadi saya nak kena tanya, Al-Ustaz tu lepas tu Ustaz tulis apa dalam bahasa Arab tu? Amam. 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 Kalau saya dulu tu bukan marah. Mana saya suka. Amam ni depan. Amamatulab. Tulabi. Depan pelajar. Ayat ni ustaz sedang berceramah depan pelajar-pelajar. Okey? Jadi ustaz ni ustaz betul. Tu nama dia hakikat. Dalam balaghah nama dia hakikat. Okey? Kalau dia kata yatakallamul asadu, bercakaplah seekor singa di atas mimbar. Di sini kita bukan kata hakikat, ini adalah majaz, pinjaman. Kerana singa ni adalah singa, bukan singa betul. Ini singa ni adalah orang yang garang. Apa buktinya? Sebab atas mimbar. Mana ada singa duduk atas mimbar? Kalau tidak, orang yang garang. Boleh? Okey. Sekarang ni kita pergi kepada majaz mursal. Okey. Saya dah pergi minggu lepas majaz mursal. Dah pergi dah. Apa contoh satu? Ya? Sadrak. Tengok. Okey. Tengok yang saya bagi baru ni. Betul juga tu. Itu majaz. Okey. Ya. Okey. Kejap. Okey. Majaz kita buat ni Boleh? Okey, buat ni. Boleh? Kita buat ni boleh? Boleh. Boleh ke? Memang susah. Tuan-tuan sabarlah susah. Saya nak mengajar lagi susah. Majaz ni. Boleh? Majaz Ingat majaz di bawah bayan kan? Di bawah bayan. Okay. Majaz mursal. Majaz mursal, majaz yang lebih kurang sindiran halus. Mursal tu rosalah sampai. Okey. Majaz mursal ni dia ada banyak tuan-tuan. Okey. Kalau ayat tu kata, kalau seorang ayat tu kata, di tangan inilah kejayaan awak. Ayat tu kata, apa maksud? Tangan inilah yang membawa, yang menjadikan awak berjaya. Apa maksud dia? Adakah tangan? Bukan, usaha. Usaha yang dihasilkan dari tangan ni yang awak berjaya. Jadi di sini Allah Ta'ala telah menggunakan tangan untuk menggantikan usaha. Jadi itulah majaz. Sindiran halus. Tangan inilah, kereta inilah yang bawa kau pergi mengaji sampai masuk universiti. Bukan kereta tu yang pergi. Kereta tu alat saja dipinjamkan untuk menunjukkan kereta tu alat yang menolong untuk sampai ke sekolah tu. Okey. Jadi kalau kita buat begini, ayat dia bunyi gini. Tuan-tuan salin Kalau macam tu nama dia sababiyah. Sababiyatun. Sababiyatun. Sebab kalau kita kata najahuka kejayaan awak fi yadi.
Yadi. Kejayaan awak di tangan saya. Fi yadi. Tuan-tuan ingat, tangan. Itu majaz mursal tu. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran, majaz mursal, buka ayat dia, ingat tangan. Tangan tu bukan arti tangan sebenarnya. Tangan tu artinya hasil usaha. Okey, okey. Yang kedua, dia panggil musabbabiyah. Musabbabiyah ni penyebab. Penyebab. Ya, penyebab. Ejaan dia ya. Dr. Fadilah selalu guna sebab musabbab. Musabbabiyah. Seperti Tuhan kata, Allah Ta'ala telah menurunkan dari langit rezeki. Dari langit bukan rezeki turun. Dia turunkan air. Dari air tu bertukar jadi tanaman. Tumbuh pokok padi. Pokok gandum tumbuh dan akhirnya keluar gandum, dan gandum tu dijual di kedai, akhirnya gandum tu jadikan makanan. Itu rezeki. Jadi ayat dia, anzalallahu minas samai, anzalallahu minas samai, daripada langit rizqan. Tapi yang turun tu bukan rezeki, air. Ini rizqan, ini yadi. Ini tanda-tanda yang saya garis tu adalah majaz. Allah Ta'ala telah menurun daripada langit rizqan, rezeki. Yang maksud rezeki tu bukan rezeki, tetapi air. Jadi air menjadi penyebab kepada keluarnya rezeki. Prosesnya lambatlah. Air itu turun, suburkan tanah, bajakan pokok, pokok hidup, berbunga dengan baik, berbuah, lepas tu ketam, tuai, lepas tu masuk dalam kilang, keluar beras, daripada beras tu boleh buat kuih nasi lemak. Itu rezeki. Tapi bukan dia turun nasi lemak direct daripada langit. Dia turun air. Tapi tak ada sebut air? Tak ada. Dia sebut rezeki. Itu rezeki tu mana majaz lah. Minas samai. Minas samai. Anzalallahu, telah menurun Allah daripada langit rezeki. Nanti kita cari ayat Quran. Tujuannya saya buat begini supaya bila tuan-tuan dengar pasal rezeki, tahu itu majaz mursal daripada musabbabiyah. Jadi dalam Quran disebut musabbabiyah. Dia tak sebut macam mursal. Musabbabiyah. Selalunya. Kalau ada pun ada disebut majaz mursal, musabbabiyah. Jadi tuan-tuan kena fikir kat umur sendiri. Ya? Ini ilmu ni dalam ni. Saya kena sabar, tuan-tuan balik kena banyak buat apa kita kata apa? Muhasabah diri. Ya, adakah saya ni boleh hadam tak? Setiap orang boleh belajar ilmu. Apa juga ilmu. Asalkan dia ada kekuatan, ada minat dan hidayah Allah turun. Jangan takut tuan-tuan. Bukan perkara mustahil seorang jurutera mengajar balaghah. Yang ketiga tuan-tuan, kita kata iktibar makan. Ni 1, 2, 3. Apa ni iktibar? Mengambil kira. Mengambil kira i'tibaru makana. Okey? Mengambil kira masa lepas. Okey. Ayat dia wa atul yatama amwalahum. Tunaikan anak-anak yatim harta mereka. Ni ayat dia. Ni ayat Quran tak? Ayat Quran kan? Wa atul yatama amwalahum. Ingat harta anak yatim. Serahlah anak yatim itu harta-harta mereka. Serahkan kepada anak yatim itu harta mereka. Apa sebab? Sebab sebelum tu orang-orang yang menjaga harta anak yatim memakan harta anak yatim sewenang-wenang. Jadi sebelum turun ayat ni, jadi
Allah Ta'ala turun ayat ni sebagai memberi penjelasan kepada orang yang makan harta yatim tu, jangan. Jadi kerana perbuatan tu dosa besar. Ya tak? I'tibar makan. Iktibaru lah. I'tibaru makan. Makanan. I'tibaru mengambil i'tibar. Mengambil pengajaran apa yang lepas. Betul, pengajaran. Okey. Boleh teruskan lagi ni? Ada 5 lagi sebelum kita bersurai. Lambat lagi masa. Nak rehat dulu? Tak laju sangat. Mana ada laju? Tak laju. Saya punya kepala emotion. Ya ke tak apa? Biarlah. Asal ada kelas cukup. Bukan senang nak. Saya sendiri pun masih lagi terkial-kial kalau tak ada panduan nak mengenali tasbih-tasbih ni. Nasib baik tasbih ada 2 je. Tasbih mujmal, tasbih mufassal. Okey. Tuan-tuan mesti ingat ya. Majaz mursal tu ada 1, 2, 3. Ada lagi. Yang lain-lain tu tak banyak. Majaz je banyak. Majaz mursal banyak. Okey. Saya nak suruh tuan-tuan faham ni. Faham betul-betul. Kalau tak faham basic ni, foundation ni, tak faham lah yang lain-lain. Iktibar makan ni kita mengambil kira apa yang lepas. Sebab sebelum ayat Quran diturunkan, biasa je orang ambil anak yatim, makan harta anak yatim kan. Tak kisah. Quran diturunkan pun hanya kebas macam. Siapa dia orang ni? Orang ni siapa dia? Yang paling dekat sekali ibu ataupun bapa dia. Bapa meninggal, tinggal ibu, tinggal anak. Jadi bila bapa meninggal, seorang ibu hanya dapat 1.8 saja. Daripada kalau 1,000 dia dapat berapa? Kalau 1,000 duit dia dapat 800 saja. 1.8. 800. 800. Sama ada ayah mati sama saja. Tapi hari ni ibu anggap duit tu duit dia semua. Habis dia pakai buat berniaga habis. Itu yang berdosa tu. Tak boleh. Sekarang ni bila ayah dia mati tinggal duit 100,000, 8 yang baki daripada 8,000 tu dia simpan dalam bank. Guna sikit-sikit. Dia tak boleh pakai untuk peribadi, tak boleh. Jangan kata ini harta aku sebab ni anak aku, tak boleh. Itu harta anak yatim. Okey, kalau sikit-sikit tak apa. Kalau banyak-banyak nanti, tuan-tuan tahu tak? Hari ni orang meninggal ni, ke orang kaya meninggal ni, apa jadi? Terus amanah raya ambil alih. Langsung tak boleh pakai duit. Pergi minta sedekah pada amanah raya nak ambil duit tu. Ada tu 6 tahun. Baru dapat, habis, selesai. Kalau duit sikit-sikit tu mungkin tidaklah kan. Okey. Yang kedua, yang keempat, iktibar mayakun, mengambil kira apa yang akan datang. Yang tadi mengambil kira lepas, mengambil kira benda yang lepas. Usaha lepas tu ramai orang makan harta anak yatim. Jadi Allah Ta'ala turun ayat kerana mengambil kira cerita lepas. Boleh? Sekarang ni mengambil kira cerita akan datang. Cerita akan datang. Apa dia kata? Ada semua berapa? Semua sekali 5. Tapi saya kecil kepada 5 daripada 22. Nak 22 ke nak 5? 5. Kan sekarang pada 22 kan? Banyak kan? Tapi 5 ni sama dengan pecahan dia 5 saja. Okey. Kita ambil. Okey. Kasi kata. Yes. Iktibar mayakun. Ingat ya. Iktibar yakuni. Yakun. Mengambil kira benda akan datang. Saya kata gini, tuan-tuan ni bakal melahirkan generasi beriman. Dah lahir ke belum? Belum lahir lagi. Bakal. Mana akan lahir. Jadi dia mengambil kira akan datang. Ada di sana saya kata begitu, dia kata, lahir apa Ustaz, dah tua-tua dah semua, dah tak ada apa lagi dah. Bukan. Kita menunjukkan bahawasanya benda tu akan berlaku, akan datang.
Okay, kalau saya kata kepada seorang wanita, awak ni akan bakal melahirkan anak-anak yang beriman. Dah lahir belum anak tu? Belum. Itu maksudnya iktibar ma yakun. Dalam Quran banyak gitu. Banyak gitu. Jadi kalau tak faham, ingat iktibar ma yakun, ingat tajuk tadi lahir tu. Lahir. Kita kata kepada segolongan budak-budak muda, awak ni semua bakal pemimpin negara. Dah pemimpin ke belum? Belum. Itu maksud dia. Itu tak faham lagi, tak tahulah. Ada bakal, ingat. Bakal tu maknanya akan datang. Okey? Dalam Quran tu banyak tu. Maksudnya, benda tu akan datang, akan berlaku. Okey. Kita kata ni lah ya. Awak ni anda bakal menjadi menjadi tak apalah, saya faham. Bakal menjadi apa? Imam-imam masjid. Senang. Anda bakal menjadi imam-imam masjid. Ingat imam. Jadi besok bila kita kata apa tu iktibar ma yakun, itu nanti imam. Ingat imam ya. Jadi baru kita boleh buka Quran minggu depan. Okey. Saya nak suruh hadam ni dulu. Bila hadam ni, yang ni akan jalan sendiri. Kalau dia tak jalan, kita jalan. Dah pasti. Tuan-tuan fikirlah. Tok guru, anak murid sama-sama usia lanjut. Macam mana nak faham? Betul tak? Betul. Kalau budak-budak ni ajar kejap ni, di sekolah tu jadi lambat pasal tak kena cara. Kalau kena cara, awak ni bakal pemimpin. Itu iktibar ma yakun. Semayanglah kamu. Kerana orang tak semayang berdosa. Itu iktibar ma kana. Okey? Yang lepas. Senang tak? Rasa senang tak senang? Senang. Dulu ingat Tok Guru saya main-main. Dulu masa saya belajar di pondok dulu, mana ada pisah mah macam sekarang? Ada tak? Tak ada. Yang ada pisah putar. Tahu tak putar? Putar tu, bila lama masuk, dia jatuh sendiri. Orang buat kodok. Pisah apa? Bukan 40 hari. 40 hari adik dia kecil. Pisah putar ni, di Terengganu je ada. Pisah kapas. Tapi Tok Guru saya, dia suka makan pisah kelas siang. Okey, sekarang ni kita buat juz'iyah. Juz'iyah. Tuan-tuan ingat betul ni? Hafal ni. Ni 5 juz'iyah ni. Tuan-tuan, Dr. Zakir Naik tak ngajar ni. Tak ngajar ni. Dia dah sebut Hindu je. Sebab dia punya tajuk The Similarities Between Hindu and Islam. Tajuk tu fasik. Tak boleh. Kita nak samakan Hindu dengan Islam boleh ke? Tak boleh. Sebab tu. Ya. Dia kata benda yang sama. The similarities between Hindu and Islam. Boleh tak kita samakan? No, never. Itu salah. The different okey lah. Dia similarities. Memang. Juz'iyah. Juz'iyah ni. Kita sebab tak boleh. Juz'iyah ni. Maksudnya, kita guna satu bahagian, kita anggap semua. Seperti Allah Ta'ala nak perintahkan sembahyang. Dia kata, warka'u ma'arraki. Rokoklah kamu bersama dengan orang yang rokok. Rokok tu salah satu dari rukun sembahyang. Tapi maksud rokok tu sembahyang. Okey? Juz'iyah. Okey? Tak tanya ni faham ya? Warka'u, rokoklah kamu bersama ar-raki. Orang-orang yang rokok tu maksudnya orang yang sembahyang lah. Tidak? Tapi rokok ini satu juzuk saja daripada rukun sembahyang. Tapi kenapa tuan gunakan rokok? Dia tak katakan solu. Ya, solatan. Warka'u. Inilah dia, nama dia majaz mursal. Dia maksud satu bahagian, tapi dia kata satu bahagian
maksudnya semua bahagian. Lepas tu dia kata juz'iyah. Rokok ni satu juzuk dari semayang, tapi maksudnya semayang keseluruhannya. Boleh faham tu? Kalau tak tanya, okey dah tu. Okey. Seterusnya, dia kata 6 kulliyah. Kulliyah. Mana pula? 22. Lima yang dia punya bayan tu. Allah. Okey ni kulli. Lawa betul lah. Aduh. Gurau-gurau. Kulliyah ni maksudnya sebut semua tapi maksud sikit. Okey? Katakan hari ni saya minum air Sungai Linggi. Adakah saya minum semua air sungai? Tak. Minum setengah je. Tapi sebut semua tapi minum. Ingat beza kuliah? Dalam bahasa Malaysia. Sebut umum tapi maksud sikit. Okay. Jadi tak payahlah risaukan. Dalam Quran dia sebut juz'iyah. Cuma tukar iPhone. Okey, yang ketujuh hal. Hal ni keadaan. Ketujuh hal. Haliyatun, keadaan. Okey. Allah Ta'ala sebut kan, orang-orang kafir. tak ada nombor 6 tak ada. Tak ada contoh. Kuliah. Oh ni kuliah. Syarif tu. Syarif tu Nahrun Nil. Saya minum air sungai. Ni apa Nil? Nil. Kita masuk. Air banyak kan? Air banyak. Air sungai Nil lagi banyak air. Banyak. Maknanya saya minum air sungai Nil. Adakah seluruh sungai saya minum? Tidak. Gajah pun tak minum macam tu. Maksudnya saya minum sikit je. Tapi tak sebut sikit, sebut sungai semua sekali. Betul tak? Alah, sesuatu orang kata ada orang ni. Belajar orang tua sekarang. Okey, haliyah ni buat contoh. Makna dia apa Ustaz? Haliyah ni maknanya keadaan. Keadaan. Tapi keadaan ni sindiran. Keadaan. Haliyah. Keadaan. Hal. Apa hal, apa keadaan? Dalam bentuk sindiran. Sindiran. Sebagai contoh, orang-orang kafir hidup dalam nikmat. Maksudnya apa dia? Nikmat dalam dunia? Nikmat. Dunia, akhirat nanti. Sebut orang kafir hidup dalam nikmat. Nikmat dunia, bukan nikmat akhirat. Orang-orang beriman hidup dalam nikmat, bukan nikmat dunia, nikmat akhirat. Gitulah contoh ya. Ya. Lepas tu yang akhir sekali, mahalliyah. Nama dia mahalliyah. Okey. Tanya. Mahalliyah ni yang ke-8 ya. Mahalliyah ni tempat. Contoh dia dalam bahasa Malaysia lah. Ya. Jadi lah. Buat Malaysia. Mahalliyah. Okey. Mahaliah. Mahalliyah ni tempat. Hal tu keadaan. Ambil je. Saya nak suruh faham dalam bahasa Melayu dulu. Nanti besok senang lah kan? Kalau faham bahasa Arab, contoh bahasa Arab semua, ya Allah, memang susah. Okay. Saya dah buat belum isti'arah? Belum kan? Okay. Okay. Mahalliyah ni kita kata di sini kata okay. Tempat. Okay. Kita ada orang datang jumpa saya. Ini contohlah. Ustaz, bila masa exam? Bila nak exam? Saya kata, pergi tanya pejabat. Pejabat tu kursi meja. Faham tak? Pejabat tu kursi meja. Tapi bukan tanya pejabat, tanya orang yang ada dalam pejabat. Itu maksud dia mahalliyah. Tanya tempat tu. Tempat tu ada orang kan. Kalau tanya pejabat, Ustaz tanya pejabat kursi, meja. Apa tu, mesin gas turner. Dulu gas turner kan. Pasal pusing kan. Gas turner.
Tapi pejabat di sini maksudnya orang yang bekerja di pejabat. Tulis soalan dia, tanyalah pejabat tentang waktu peperiksaan. Itu contoh dia. Okay. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam kitab ni, isti'arah, majaz, kita akan padankan dengan apa yang tuan-tuan tulis. Ya, dalam ni ya. Okey. Okey. Tuan ni. Okey, tuan-tuan saya beri contoh majaz mursal. Ya, contoh ya. Okey, majaz mursal ada 8 kan? Saya bagi contoh dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu matala kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa faruha fis sama'. Dia kata, alam tara, adakah engkau lihat kaifa daraballah, bagaimana Allah telah membuat perbandingan kalimatan thayyibatan, kalimah yang baik, seperti syajaratin thayyibah, seperti pokok yang baik. Asluha, akarnya tetap, dan dahan-dahannya bertaburan di langit. Saya baca ya. Okay. Dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menyebut kalimah, okay, dan dimaksudkan dengan kalimah itu bukan kalimah, tetapi ucapan yang besar banyak. Ya. Muka surat 141. Jadi kalimah di sini dipinjam untuk menerangkan tentang apa tu, kalam. Kalam tu banyak kalimah kan. Dan ini adalah disebut juzuk tapi diberi makna kullu. Dan ini nama dia majaz mursal juz'i. Okey. Tuan-tuan kalau dah faham ni, bolehlah faham. Okey. Tuan-tuan nak salin ke? Nak salin? Salinlah. Muka surat 141. Iaitu baris yang keempat daripada atas. Alam tara kaifa. Okey, di sini Allah Taala mengatakan alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan. Allah Taala telah membuat perbandingan contoh tentang kalimah yang baik. Okey. Kalimah di sini bukan kalimah tetapi kalam. Kalam Al-Quran tu. Jadi di sini dia sebut kalimah memberi makna kalam. Dia sebut satu juzuk, dia memberi makna banyak. Jadi tadi macam contoh warka'u ma'ar raki'in. Okey, dia sebut rokok tapi dia maksud sembahyang. Cubalah tuan-tuan dan puan-puan gambarkan kalau macam inilah tuan-tuan dan puan boleh baca Al-Quran ni dengan memahami nahwu sarah. Tak tahulah saya nak gambarkan betapa bertuahnya nasib tuan-tuan dan puan yang orang dah tak belajar ilmu ni. Okey. Saya mungkin saya bagi majaz mursal 10 ayat. Saya bagi apa tu ni juz'iyah 10. Saya bagi kuliah 10. Tuan-tuan hafal 10 tu je. Kan? Tapi hafalah. Ini majaz mursal kuliah. Ini majaz mursal juz'iyah. Ini majaz mursal i'tibar makan. Okey? Jadi kalau dalam kelas orang mengajar, tuan-tuan ni. Hari ni kita mengajar tentang majaz mursal ya. Okey, ini ayat-ayat dia. Lepas ni kita mengajar pula tentang mahaliyah ya. Itu salah lah. Sebab mahaliyah tu dalam majaz mursal. Betul tak? Dia patutnya kata hari ni kita belajar majaz mursal di bawah bab mahalliyah. Kerana majaz mursal tu ada 8. Bab akhir sekali mahalliyah. Okey? Itu maksudnya. Tuan-tuan faham tu beza tu. Ya, okey. Jadi kita kena ikhtiarkan juga macam mana pun usaha untuk dapat iPhone ya, supaya yang lain-lain tu saya gurau tu jangan ambil hati tengok ustaz apalah ya ni. Kalau ustaz baru ada iPhone. Boleh tanya wek jangan. Wek dia tidak ada pakar tapi insya-Allah dia boleh. Dia selesai masalah boleh. Okey, isti'arah. Dah sekali. Ya, isti'arah.
tu nombor apa? Istiarah? Bukan. Nombor 4. Nah, di bawah ilmu bayan. Istiarah. Ya. Okey. Okey. Okey, ya. Istiarah nombor 4. Okey, istiarah. Okey. Istiarah ni di bawah tajuk bayan ya. Bayan. Nombor 4. Istiarah ya. Nombor 4 ni di bawah ni. Ni nombor 1, 2, 3, 4 ni istiarah. Istiarah ni artinya pinjam. Kita kata istiarah ni pinjam ya. Dia kata dalam bahasa Melayu perumpamaan. Ada 2 istiarah. Seperti satu tasrih jelas. Ya. Satu tasrih. Doktor, boleh ni doktor? Tasrih yang jelas. Yang kedua, makniyah. Makniyah ni ya, tidak jelas. Makniyah. Makniyah ni sindir. Ya. Macam tadilah. Tasriyah ni kita kata apa tu? Tubul asadu sehingga berkhutbah di masjid. Itu jelas. Yang tadi. Tubu berkhutbah al-asadu singa fil masjid di masjid. Adakah singa? Kan. Balik nanti gendong tadi dengan yang sebut atas tadi singa. Yang kedua dia kata yang kedua ni Tabtasimu ni mana? Tersenyum. Tasriyah. Ni tasriyah. Tasrihiyatun. Yang ni makniyatun. Okey. Tabtasimu ni tersenyum. Kita kata tabtasimul wardah. Ya, wardatu sekuntum bunga mawar tersenyum fil hadiqah, di taman. Adakah kita maksudkan bunga ataupun perempuan, wanita, seorang remaja, wanita? Maksud dia bukan ros. Maksud dia adalah perempuan. Maknanya perempuan ni dipinjamkan perkataan wardah untuk menjadikan perempuan. Ya, macam kita pergilah nak minta anak orang. Saya mari nak tengok apa tu, di sini ada sekuntum bunga. Adakah bunga? Tak ada. Saya pernah pergi nak minta satu orang. Memang betul-betul lah orang tu tak kenal lama, kenal baru lagi. Pergi ni saudara ni, pergi tengok. Saya mari ni nak tengok apa tu kata orang yang bawa tu lah. Nak tengok, nak tengok apa tu bunga sini. Dia kata, mana ada bunga? Kena orang lelaki. Dia kata perempuan orang tu. Pondan kan? Saya tak dapat. Ni selama ni dia dah berkawan dengan perempuan. Duduk berjalan makan dengan pakaian apa semua, lipstick semua. Okey. Lepas tu yang akhir sekali kinayah. Kinayah ni maksud dia simpulan bahasa. Ya. Okey. Kalau tuan-tuan makniyah ni sindir. Sindiran. Yang Tasriyah yang jelas. Sindir yang jelas. Sindir juga. Juga. Dah jelas. Istiarah tu pinjaman. Dia pinjam perkataan singa tu untuk menunjukkan orang yang garang. Ya, istiarah tu dia pinjaman. Okey. Dia pinjam. Tapi ini pinjaman yang jelas dipinjam.
Yang ini pinjaman yang sindir. Okey. Okey. Boleh doktor? Okey. Al-Wardah. Okey. Okey. Jadi bila kita keluar ayat Quran minggu depan, kita akan buka buku ni. Saya akan cari setiap contoh ayat. Tuan-tuan ya? Jadi kita test satu. Ya, kita test satu ya. Okey. Makan busa. Makan tenang-tenang. Ya? Makan tenang-tenang. Pesan doktor nak tulis tenang-tenang. Saya nak tulis tenang. Tak apa doktor, tak bisa. Biar lambat sampai. Asal jangan tak sampai langsung. Lambat sampai tak apa. Saya ambil contoh, saya murid yang paling susah belajar. Tapi hari ni, inilah dia murid yang susah belajar dulu, hari ni boleh mengajar. Yang lain-lain dulu, yang menang-menang, yang laju-laju tu semua, tuan-tuan, kereta ni kalau laju awal-awal ni, akhir dia mati. Betul tak? Awal-awal laju je, tengah-tengah dia mati. Jadi nak tengok, biar awal-awal tak laju doktor. Bila kata begitu, ustaz, kalau tak laju sekali, bila nak laju, omong macam ni tak laju lagi. Yang pentingnya kefahaman, Ustaz. Yang pentingnya kefahaman. Ustaz, yang atas tu mak tu dia Ustaz, minta maaf. Ya? Yang atas tu tas dalam bahasa Malaysia ni. Terus terang. Tahu. Ya. Atau ya. Ya tubuh, mana sedang berucap. Yang tubuh singa di masjid. Singa sedang berucap di masjid. Maksudnya itu bukan singa. Yang kedua Ustaz. Yang kedua, sekuntum bunga tersenyum di kebun. Jadi yang senyum tu bukan bunga, tapi orang. Kalau saya pergi rumah Dr. Kamisa, tengok sirang dulu. Saya dah kata tak tasimu Al-Wardah. Saya kata tak tasimu Dr. Kamisa. Ya kan tak? Mana itu hakikat. Kalau saya kata tengok di sana, non di sana sekuntum bunga sedang menyiram. Itu baru. Itu baru apa tu? Baru itu barulah sindiran. Lagu bingung ni, oh bunga di manakah berada. Itu istiak apinya mana tu? Okey. Okey. Nak menyanyi apa faham? Allah. Yang akhir sekali al-kinayah. Kinayah simpulan bahasa ataupun sindir. Ya. Kinayah ya. Ya. Kinayah ada dua. Dia panggil satu kinayah. Ya. Okey. Kinayah anis sifah. Kinayah ni maknanya sindir ataupun simpulan bahasa. Ya. Nak bilang dah sabarlah ya. Nak bilang. Kita sabarlah 10 minit lebih tak apa ya. Tengok. Okey, kinayah ya. Kinayah. Itu kinayah nombor apa? Nombor 5. Ya, kinayah. Ni kinayah. Simpulan bahasa. Ya, kinayatun. Satu. Kita. Halimah. Mana Halimah? Halimah. Halimatun. Na'imatul kaffain. Na'imah ni tidur. Halimah yang tidur, dua telapak tangan dia. Kaffain ni dua telapak tangan. Kalau Halimah yang telapak tangannya tidur, mana tangannya lembut. Di sini dia kata dia sindir tentang sifat ya. Di sini nama dia kinayah. Nombor 1 anis sifat. Dalam Quran banyak ni. Apa jadi kalau orang tu tangannya lembut? Tak buat kerja. Tak buat kerja. Pemalas. Pemalas.
Jadi dia sindir Halimah tadi pemalas dengan kata naimatul kafain. Naimah ni tidur. Tidur dua tapak tangan. Tak pernah tolong mak. Okey? Okey. Budak-budak muda sekarang ni yang tak reti tolong mak. Dulu kita jangan main. Nak menanak nasi mesti tumbuk beras tu. Betul tak? Irik padi tak irik? Irik padi dari kepok ni, pijak-pijak padi ni, jemur sekejap tumbuk. Kan? Tumbuk. Ingat. Itulah hari-hari kerja kita. Kan? Lepas tu belum masuk mencedung lagi. Cedung tanah. Dulu ada sawah padi. Sekarang ni tak ada dah sawah habis kering dah. Yang adanya padi bukit. Betul tak? Tuan-tuan lalui tak? Lalui tak? Lalu tak? Dulu bila tumbuk beras tu kuning. Kuning tu banyak zat kan? Sekarang ni beras semua putih. Okey? Okey. Yang kedua sebagai contoh. Yang kedua. Yazhabu. Mana yazhabu? Ali pergi ila biladi. Ali pergi ke negeri Maulidin Nabi. Nabawi. Ali pergi ke negara tempat kelahiran Nabi. Dia tak kata Madinah. Dia tak kata Mekah. Dia kata negeri tempat kelahiran Nabi. Nabi lahir di mana? Di Mekah. Dia tak kata Nabi lahir di Mekah. Jadi negeri tempat kelahiran Nabi tu dia katakan kinayah anil mausuf. Mausuf tu maknanya sifat. Ni bila ada negeri Maulidin Nabi sifat. Betul tak? Jadi mausuf kan? Dia mausuf kepada Bilal. Ini mausuf. Nama okey. Yang akhir sekali, yang ketiga. Yang ketiga, ditulis contoh dia yang ketiga. Syaja'atu, mana syaja'atu? Syaja'ah, keberanian. Keberanian fi keberanian itu fi baiti hantuah. Keberanian itu adalah di rumah hantuah. Maksudnya bila tengok rumah hantuah, ingatlah hantuah yang gagah perkasa. Itu dia panggil kinayah an-nisbah. Ini dipanggil nisbah. Okey. Jadi tuan-tuan, bila buka Quran nanti, setelah semua orang ada iPad, bila buka ayat Quran, dia tengok ni kinayah an nisbah. Ini dia. Ingat hantuah. Kinayah an sifat. Ingat dia Halimah tangan lembut. Kinayah an mausuf. Ingat Bilal murid Nabi. Itu yang saya hajat saya nak perkenalkan dulu term-term biasa sebelum kenal term-term dalam Al-Quran. Okey. Dalam Quran dia sebut Anzalallah, kita sebut Anzalallah. Makna dia ala rasulihi nuran. Adakah lampu dia turun? Cahaya tu maksud hidayah, ilmu pengetahuan. Jadi dia tak kata hidayah, dia kata nur. Jadi nur itu menggantikan hidayah. Itu dikatakan tasrih. Isti'arah tasrih dia. Mana isti'arah? Isti'arah yang jelas. Jelas. Okey. Tak apa tu. Yang jelas. Okey. Okey, insya-Allah kita video sekarang ni Nanti tuan-tuan kalau boleh jangan baca buku balaghah yang macam ni. Ustaz saja boleh baca. Sebab dia punya tulisan pakai camuk. Sebab dia pun tak faham kedudukan. Tak faham. Dia tulis buku sebab tak ada orang tulis. Jadi tuan-tuan ambil framework daripada saya dulu. Sebab dalam ni dia ikut framework. Ini beza. Ya. Ini
Dia ikut frame pun. Nikah. Dia ikut frame ni. Nikah. Jadi ilmu ni bahayanya kalau tak ada frame. Dia frame of knowledge. Boleh sesat. Macam dalam buku ni, dia tulis apa tu, tajuk pertama isti'arah buku ni. Sedangkan isti'arah jauh lagi, kita baru belajar isti'arah ni kan. Ada buku tu hantar kat ustaz, pinjam buku ni, buku balaghah ni kan dia. Tengok buku bahasa Arab tapi balaghah dulu dia patut suara dulu. Okey. Ustaz, Yes. saya nak tanya, apakah contohnya dikatakan degil macam keradal? Ha? Jadi kita nak masukkan dalam bahagian mana? Tasbih. Macam mana? Cuba baca balik contoh tu. Degil, macam Degil. Degil macam Degil tu musyabbah. Keldai tu musyabbah bi. Macam tu alat. Betul. Alat. Ya. Degil macam keldai. Sorry. Kita kena kata gini, awak ni kena buat musyabbah dulu. Awak ni degil macam keldai. Awak tu musyabbah. Keldai tu musyabbah bi. Macam tu alat. Degil tu wajib syabah. Ustaz, tidak. Ha? Ulang je. Awak degil macam keldai. Awak degil macam keldai. Awak musyabbah. Keldai musyabbah bi. Macam alat. Degil wajib syabah. Jadi awak dengan keldai tu sama tak degil? Kongsi wajib syabah yang sama. Itu degil. Keldai degil sungguh. Kalau tuan-tuan boleh hatam ni dengan betul, yang batik makni jalan sendiri. Sebab semuanya pakai tasbih. Jadi kalau ikut kaedah saya, kalau tak ikut kaedah saya, sampai bila-bila pun tak faham. Nanti minggu depan kita beri pula badik. Ya? Lepas badik, kita bagi pula ma'ani. Lepas ma'ani, kita bagi fasahan. Ya? Dia terfaham tu. Kalau orang tanya, macam mana keadaan awak? Saya belajar nahu. Kena belajar suara dulu dalam Al-Quran. Lepas tu baru belajar nahu. Lepas tu baru belajar balaghah. Lepas tu baru belajar fasahan. Balaghah tu apa? Balaghah tu bayan. Semula bayan. Lepas tu balik. Lepas tu bayan tu apa? Bayan tu tasbih. Kalau boleh cakap macam tu, okey tu. Bayan tu tasbih. Lagi? Okey. Sebutlah yang 5 tu. Macam Musa, isti'arah, kinayah. Kalau orang tanya, wa'atul yatama dalam Quran, kembalikan harta ni yatim, itu harta mereka. Bila dia rasa itu balaghah tak? Balaghah tu. Itu balaghah apa? Itu balaghah bayan. Bayan apa? Bayan macam Musa. Macam Musa apa? Itu iktibar makan. Kalau sampai itu habis, itu lagi ilmu. Kalau tak boleh tak sampai tahap tu? InsyaAllah. InsyaAllah kan. Jadi apa yang kita belajar ni sebenarnya, kalau ikut buku saya, apa yang kita belajar ni, tuan-tuan dah semain syak belum? Belum. Balik dah belum? Maknanya apa yang berlaku antara maghrib dan isyak, tuan-tuan pada malam ni, itulah dia sebenarnya ibadat. Ibadat kita apa benda ni? Ya. Jadi ibadat kita belajar nahu ni, itu maksudnya tahsinus solat. Tahsin, mengelokkan sembahyang. Bukan menghalusi lagi. Menghalusi sembahyang dengan cara belajar bahasa Arab. Bagaimana orang lepas sembahyang maghrib tadi pergi minum teh, duduk berbual 3-4 jam, balik sama dengan kita. Adakah tahsin solat dia? Tak. Tahsin solat
Bukan saja berlaku ketika Allahu Akbar, ya, tapi apa yang berlaku antara solat dengan solat berikutnya. Kalau kita dan saya datang mengajar ni, sembahyang saya maghrib tadi baguslah. Kalau saya pula buat amal ibadat, baca apa semua, nak jumpa ke semua besok, itu baguslah sembahyang isyak dan subuh saya. Jadi apa yang berlaku in between solat itu adalah tahsinus solat. Sebab itu solat ini ada 5 waktu. Ramai tak hari ni orang in between solat tak buat apa-apa? Oh, tidur. Tak buat juga yang maki hamun orang, yang mengumpat orang. Jadi itulah dia rupa solat dia. Kalau dia masih lagi duduk bercakap, mengomel-ngomel orang dan sebagainya kan. Jadi tuan-tuan dapat tak ilmu tu? Jadi balik nanti kita tak payahlah nak elok lagi, tidur lah kan. Ambil sembahyang, tidur, bangun tahajud tengah hari, besok pagi esok, lepas tu sembahyang subuh dan sebagainya. Itu tahsin tu. Kalau nak elok lagi, baca pula Balaghah kan. Baca Balaghah. Nak kepek ilmu dia je, baca Balaghah. Tak pernah tanya ustaz, betul tak? Jadi tuan-tuan ni on the right track. Inilah dia orang kata amalan kita. Yang sembahyang tu bukan amalan. Sembahyang tu kewajipan. Amalan kita ni what happen between solat. Okay? Itu dia kelebihan dia. Okay, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.